Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang berusia Dr. Waramlah binti Ramlan, Ketua Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit. Yang berusia Dr. Miss Liza Ahmad, Ketua Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar. Yang berusaha Encik Khairul Nizam Abdullah, Ketua Unit Psikologi Counselling. Pengarah-pengarah hospital kita ada Dr. Suraya dan Dr. Faizul. Juga saya rasa ada juga wakil daripada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua unit, bahagian kesihatan awam, pegawai-pegawai kesihatan, pakar-pakar perubatan keluarga, para peserta seminar yang terdiri daripada warga kerja Jabatan Kesihatan Wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya dan juga daripada pelbagai agensi serta semua hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian pertama-tamanya kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita dapat berhimpun di Dewan IYC yang sangat indah ini untuk kita bersama-sama meraihkan 3 sambutan 3 in 1 iaitu sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan dan sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sedunia peringkat wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya bagi tahun 2024. Baru 2 hari yang lalu saya berkesempatan untuk merasmikan satu lagi program 3 in 1 juga yang berkaitan dengan pemakanan. Jadi bila kita gabungkan ni kita dapat menjimatkan kos, dapat menjimatkan masa dan tenaga lah Tak jumpa, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak penganjur iaitu Non-CD, KEPAS dan juga kaunseling yang dapat merealisasikan sambutan ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari yang berusaha puan pengarah yang tidak dapat bersama-sama kita meraihkan sambutan ini Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang dapat hadir bersama-sama di dalam seminar 2 hari ini. Saya haraplah kita dapat mengutip sedikit sebanyak berkaitan yang dibentangkan mengenai isu kesihatan mental di tempat kerja dan peranan kita sebagai especially sebagai majikan dalam mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat dan sihat agar kesihatan warga kerja dari sudut fizikal dan mental adalah terpelihara Jadi saya rasa semua sedia maklum objektif kita mengadakan 3 sambutan ini iaitu seminar dan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, Bulan Kaunseling Kebangsaan dan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sedunia 2024 Jadi tidak lain tidak bukan kita ingin meningkatkan lagi awareness ataupun kesedaran tentang betapa pentingnya kita memelihara kesihatan mental warga kerja dan juga menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan terutamanya di tempat kerja. Dan pada tahun ini kita meraihkan Hari Kesihatan Mental Sedunia dengan tema utamakan kesihatan mental di tempat kerja manakala untuk Bulan Kaunseling Kebangsaan temanya adalah tekad empati sejahtera insani dan akhirnya adalah untuk sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sedunia dengan tema kesan perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya rasa semua sedia maklumlah apa maksud kesihatan mental itu Ia adalah satu keadaan
di mana seseorang individu itu menyedari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari dan juga boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi apabila seseorang warga kerja itu ataupun individu itu mengalami gangguan emosi ataupun gangguan perasaan, sudah tentu ia tidak dapat memberikan mencapai tahap optimumnya. Jadi kalau ikutkan laporan daripada WHO pada tahun 2019 di peringkat global, kita dapati seramai 301 juta individu mengalami keresahan ataupun anxiety. 280 juta individu mengalami kemurungan ataupun depression, manakala 703,000 individu mati akibat bunuh diri. Jadi kita tengok peningkatan kesihatan mental ini telah memberi impak yang ketara di sektor kesihatan, iaitu 50% kerugian disebabkan oleh kos secara tidak langsung seperti penurunan produktiviti, 12 bilion kerugian hari bekerja setiap tahun disebabkan oleh kemurungan dan juga keresahan, dan juga 1 trilion USD akibat kerugian ekonomi global. Jadi saya rasa semua sedia maklum, tema kesihatan mental di tempat kerja pada tahun ini amat-amat menekankan aspek penjagaan kesihatan mental warga kerja sebagai keutamaan bagi mewujudkan suasana dan persekitaran kerja yang sihat dan kondusif. Jadi apabila seseorang pekerja itu berada dalam keadaan yang stabil, kesihatan mentalnya sudah tentu ia dapat mencapai potensi diri yang optimum, dapat menangani cabaran di tempat kerja, menikmati cara bekerja yang sihat, dan juga dapat memupuk hubungan baik sesama rakan sekerja. Dan secara tidak langsung ini sudah tentu meningkatkan lagi produktiviti sesebuah organisasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sangatlah penting especially majikan perlu memainkan peranan dalam menangani isu kesihatan mental di tempat kerja. Kita ada pelbagai inisiatif yang boleh dilaksanakan seperti mewujudkan employee assistance program, yang mana perkhidmatan kaunseling dalaman atau luaran boleh diadakan. Sekiranya perkara ini tidak dapat dilaksanakan, especially kalau sesebuah agensi itu tidak ada perkhidmatan pegawai kaunseling, pihak majikan juga boleh melatih pembimbing rakan sekerja ataupun yang kita ada sekarang ni dipanggil akrab di kalangan warga kerja itu sendiri. Jadi pihak majikan berperanan membuat penilaian risiko dan juga menjalankan saringan kesihatan mental warga kerja bagi mengenal pasti mereka yang menghadapi masalah dan seterusnya memberikan intervensi yang bersesuaian. Jadi saya rasa setiap tahun kita ada di semua bahagian dan jabatan melaksanakan saringan kesihatan, dan di antara soalan yang kita anjurkan di situ ialah keberadaan staf di tempat kerja, dan antara lain juga ialah kita mengadakan ruang ataupun laman minda sihat boleh diwujudkan di tempat kerja agar dapat ia diberikan memanfaatkan ruang bagi staf mencari sumber inspirasi agar kembali bekerja untuk bersemangat untuk bekerja. Tetapi saya minta jugalah warga kerja jangan pula lah mengambil kesempatan asyik berada di ruang minda sihat saja. Saya teringat dulu di hospital
Saya rasa salah satu tempat yang agak tenang lah ya. Saya rasa di library ya, Dr. Suraya, Dr. Faizul ya. Tapi asyik berada di library je pula staff tu. Okey, sebab apa nama kita cari-cari, oh dia berada di library. Okey, jadi di pihak individu ya, selaku kita sebagai pekerja juga, kita boleh mempelajari pelbagai tips lah untuk menangani tekanan di tempat kerja yang boleh diamalkan sendiri ya. Contohnya ya, pengurusan masa, kemahiran berkomunikasi dan juga pengurusan konflik di tempat kerja ya. Yang akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam seminar 2 hari ini. Seterusnya pada hari ini juga kita turut menyambut sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ya. Tadi saya dah sebut temanya iaitu kesan perubahan iklim terhadap keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Saya rasa kita baru saja beberapa hari yang lalu menerima surat daripada Met Malaysia menyatakan esok akan bermulanya monsun Timur Laut sehinggalah bulan Mac next year. Jadi kita mungkin akan menerima lebih banyak hujan ya Dr. Miss. Okey, dan pagi tadi saya rasa kalau saya tengok program pun kita telah disajikan dengan dua topik penting ya. Yang berkaitan dengan cabaran perubahan iklim ya. Satu ialah terhadap sistem kesihatan dan satu lagi ialah terhadap kesihatan pekerjaan ya. Jadi perubahan iklim yang berlaku adalah seperti peningkatan suhu yang membawa kepada gelombang haba ya. Saya rasa semalam sebelum hujan, siapa yang perasan ya, sangat very hot. Dan selain daripada itu, kita juga menghadapi kekerapan kejadian cuaca yang melampau seperti banjir yang teruk, angin taufan yang kuat, kemarau yang berpanjangan dan juga fenomena jerubu. Jadi perubahan iklim meningkatkan lagi risiko kesihatan ya, seperti penyakit berkaitan haba, penyakit berkaitan pernafasan, kesan kepada kesihatan mental serta penyakit bawaan vektor seperti denggi. Jadi kalau mengikut ILO ataupun Pertubuhan Buruh Antarabangsa, sehingga tahun 2020 70% ataupun 2.4 bilion pekerja seluruh dunia terdedah kepada cuaca panas melampau, 1.6 bilion terdedah kepada radiasi ultraviolet, 1.6 bilion terdedah kepada pencemaran udara dan terdapat lebih kurang 15,000 kematian di kalangan pekerja akibat dari penyakit bawaan vektor yang berkaitan dengan pekerjaan, especially kalau mereka yang berkaitan dengan pekerjaan perladangan perlombongan dan lain-lain. Kita juga tidak terkecuali pekerja vektor kita our nursing, mereka keluar di lapangan jadi kita perlulah sentiasa mengingatkan mereka untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko kelesuan haba dan juga strok haba kepada kepada petugas kesihatan yang perlu bertugas di lapangan Jadi pakai pelindungan yang sempurna seperti PPE ketika kawalan wabak ketika lawatan ke rumah dan lain-lain. Jadi keselamatan petugas kesihatan juga amatlah penting. Kita selaku majikan perlu mengambil cakna mengenai keperluan mereka Jadi sambutan pada tahun ini diharap dapat meningkatkan lagi kesedaran warga kerja, khususnya Jabatan Kesihatan Wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya terhadap fenomena perubahan iklim dunia dan juga kepentingan menjaga kesihatan dan keselamatan kesan daripada perubahan iklim ini. Jadi sebagai penutup, kesihatan dan kesejahteraan mental amat penting bagi setiap warga kerja. Begitu juga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Jadi oleh itu
semua pihak, terutamanya pihak majikan, perlulah memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing, ya, agar tempat kerja menjadi tempat yang kondusif untuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Jadi semoga segala usaha yang telah kita laksanakan ini dapat membantu meningkatkan lagi keselamatan dan kesihatan fizikal serta kesejahteraan mental, terutamanya kepada semua warga kerja. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, Bulan Kaunseling Kebangsaan dan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.